Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Tuan-tuan rahmani wa rahmakumullah. Kita sambung bacaan kitab Fathul Majid. Bab seterusnya, babun la yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Wa qaulullahi ta'ala walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. عن ثابت بن الحق رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. Bab larangan menyembelih binatang dengan niat lillah di tempat penyembelihan binatang yang bukan lillah. Maksudnya apa tajuk bab ni? Tajuk ni nak cerita bahawa sebelum ni kita cerita pasal sembelihan yang bukan di atas nama Allah, ditujukan kepada selain Allah Ta'ala. Bab ni pula nak cerita pasal kamu menyembelih binatang dengan nama Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala, ditujukan kepada Allah Ta'ala, tapi dibuat di tempat penyembelihan orang kufar, dibuat di tempat peribadatan orang kafir, dibuat di tempat rumah-rumah ibadah orang kafir. Nak bagi senang faham isu ni, kita sembelih korban dekat kuil. Contohnya macam tu lah, senang cerita. Kita sembelih korban dekat kuil. Kita sembelih korban di kuil. Ini termasuk larangan Nabi SAW. Kalau kita tengok, kenapa Islam larang benda ni? Pertama, Islam melarangnya kerana takut dia tasyabuh dengan orang kafir. Satu, tasyabuh dengan orang kafir. Tasyabuh dalam bab peribadatan mereka, iaitu kita beribadah di rumah ibadah mereka. Satu. Yang kedua, takut orang jahil silap faham. Orang jahil menganggap bahawa boleh kita beribadah di rumah ibadah orang kafir. Yang kedua. Yang ketiga, dia ta'ziman, dia pengagungan kepada rumah ibadah orang kafir. Yang ketiga, dia bentuk pengagungan. Sebab ibadah itu kan terdiri daripada al-hub wal-dhul wat-ta'zim. Cinta, tunduk, cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana mungkin kita nak buat perkara untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang dilakukan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ta'zim. Yang keempat, larangan daripada syarak untuk kita berada di rumah-rumah ibadah orang kufar, apatah lagi di hari-hari perayaan mereka. Seperti kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata, takutilah tempat-tempat di mana kemurkaan Allah Subhanahu wa taala turun. Jauhilah tempat-tempat Allah Subhanahu wa taala disyirikkan. Iaitu yang keempat. Jadi ini perkara yang menyebabkan kita dilarang untuk menyembelih kurban di tempat tersebut. Namun apakah jatuh syirik sembelih kurban kat situ? Jawapannya tidak jatuh syirik. Namun disebutkan dalam kitab ini kerana apa? Kerana takut-takut dia menjadi jalan wasilah kepada syirik. Jadi wasilah kepada syirik, jalan kepada melakukan perbuatan syirik. Itu kesimpulan daripada tajuk ini. Maksudnya kalau lepas ni kita tak dengar kuliah pun dah mencapai kesimpulan kat situlah. Okey, dan tidak boleh sembelih korban pada rumah ibadah, juga di tempat di mana perayaan-perayaan mereka pernah diadakan.
tak boleh di tempat yang pernah ada berhala. Bahkan bukan currently, kalau dulu pun pernah diadakan tempat tersebut penyembelihan berhala. Katakanlah kita ada satu tanah lapang, dahulu orang Hindu katakanlah dia ada buat penyembelihan kambing dekat situ, dekat tempat tersebut, maka tak boleh kita pergi tempat yang sama, kecuali telah dihilangkan kesan-kesan, tanda-tanda, orang dah tak perasan, orang dah tak ingat lagi, dah dibuang, dah diubah menjadi kawasan rumah sembelih ke, atau ditukar menjadi masjid ke, atau jadi benda lain, maka itu tidak ada masalah kat situ. Barakallahu fikum. Mari kita tengok firman Allah, apa dalilnya. Kalau kita tengok cantik Syekh ni macam ni cara dia berdalil ya. Kata, dan di antara orang-orang munafik itu ada orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan kepada orang mukmin. Apa cerita ni? Iaitu pada zaman Nabi SAW ada sebahagian daripada orang munafiqun bekerjasama, berpakat-pakat dengan orang Yahudi untuk membina suatu masjid yang dekat dengan Masjid Quba. Apa tujuan mereka buat masjid tersebut? Ialah supaya pertama untuk memecah belahkan umat Islam. Sedangkan dah ada Masjid Quba yang dekat je dengan masjid tersebut. Kemudian tujuan ni ialah untuk kekafiran, iaitu untuk mengintip-ngintip apakah khabar-khabar terbaru daripada orang Islam, daripada Rasulullah SAW. Satu tadi tujuan ni apa? Tujuan ni untuk memecah belahkan, dan tujuan kedua ialah untuk mengintip-ngintip, mencari-cari berita apa yang Nabi SAW nak buat langkah seterusnya kepada orang munafik. So orang munafik kan sentiasa dalam keadaan ketakutan. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim, kata Allah dalam Quran. Mereka menganggap semua kutukan yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW itulah bertuju pada mereka. Ialah orang yang bersalah kan. Orang yang bersalah buat diam-diam, dia takut kantoi, dia takut ditangkap. Jadi mereka sentiasa dalam keadaan ketakutan. Jadi ini masjid yang dipanggil Masjid Dirar. Sebab tu masa Nabi SAW nak pergi perang Tabuk, mereka ajak Nabi solat dekat tempat tersebut. Nabi kata tak apa, tunggu dulu, tak apa, tangguh dulu. Nanti balik perang Tabuk, aku singgah. So masa tu Nabi tak nampak lagi apa dia punya perancangan ni. Nampak is another masjid lah, satu lagi masjid yang sahabat buat, oh bagus. Sebab Nabi SAW dia tak betul, Nabi ada senarai orang munafik, tapi Nabi ada 12 orang je. Nabi tak ada senarai semua orang munafik dalam Madinah. Itu silap faham sebagai orang. Dia ingat Nabi ada senarai munafik, bukannya 100 senarai, dia ada 12 orang yang Nabi SAW diberitahu, kepala-kepala dia. Jadi untuk kekafiran dan untuk memecah belahkan antara orang mukmin, serta menunggu kedatangan orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Wa irsadan liman haraballahu rasulah. Jadi apa? Jadi pot perancangan macam mana nak hancurkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Tetapi bila dikatakan kenapa kamu buat masjid macam ni dah ada Masjid Quba dah. Mereka katakan in aradna illal husna. Mereka tidak berkehendaki melainkan kebaikan. Ini dalil bahawa tuan-tuan, yang buat masjid ni orang baik pun buat masjid, orang jahat pun buat masjid juga. Waktu kita tengok ada masjid Syiah, ada masjid liberal, ada masjid LGBT, macam dekat negara barat, dekat Amerika. Ada masjid khas, masjid LGBT. Ada masjid khas, masjid liberal. Seperti yang dibuat oleh Aminah Wadud tu, yang solat lelaki perempuan boleh solat dalam masjid, tak payah pakai hijab, duduk satu saf, boleh sembahyang sebelah-sebelah. Perempuan boleh pakai skirt dia pergi sembahyang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahul musta'an. Naam. Jadi mereka tidak menghendaki melainkan kebaikan. Macam juga masjid-masjid Syiah, masjid liberal ni, kita kata kenapa buat masjid macam ni? Kami nakkan kebaikan. Kami tak nak golongan liberal jauh daripada agama Islam. Kalau semua orang nak menjauhkan golongan liberal, susahlah kita. Asal macam kesnya orang yang transgender ni, dia lelaki menyamar jadi perempuan, mesti nak solat, nak pergi solat kat tempat perempuan. Apa hal?
Atau perempuan jadi lelaki nak solat tapi tempat lelaki. Mana boleh? Kamu ni nak kufur kepada Allah Ta'ala, nak langgar perintah Allah Ta'ala, kemudian kamu nak pergi masjid, kemudian kamu nak langgar lagi perintah Allah Ta'ala yang kedua. Lalu datanglah golongan-golongan yang memayyi'in, golongan yang entah mana, entah belajar dakwah, dia kata, oh, kita telah menghalang orang daripada hidayah. Kalau dia nak hidayah, dia datang ambil hidayah betul-betul, cara Allah Ta'ala. Kamu nak ambil hidayah daripada Allah, tapi bukan cara Allah Ta'ala. Kamu nak ambil cara kamu. Macam mana kamu nak dapat hidayah? Kalau kamu nak dapat hidayah, kamu ikut cara Allah Ta'ala. Cara Allah Ta'ala ialah patuh perintah Allah untuk Allah Ta'ala bagi hidayah kepada kamu. Kamu lelaki, jadi perempuan. Kamu nak pergi masjid, dan keadaan kamu perempuan, kemudian kamu nak kata, saya nak dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Allahul Musta'an. Kita nampak menaikkan itu hanyalah menimbulkan kerosakan yang lebih besar. Lepas kita setuju dengan fatwa Mufti Perlis yang mengatakan bahawa transgender tak boleh masuk masjid kalau dia masih kekal dalam keadaan dia macam tu. Dan kalau dia nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekejap lagi. Lalu Allah Ta'ala menjadi saksi bahawa sungguhnya mereka itu adalah pendusta. Okey, ini poin kita. Dan janganlah kamu salat dalam masjid ini selama-lamanya. La takum fihi abada. Ini poin daripada yang kita kehendaki. Janganlah kamu salat dalam masjid ini selama-lamanya. Ustaz, apa kaitan dengan masalah sembelih ni? Okey. Salat ibadah tak? Salat ibadah. Boleh tak salat dalam kuil? Tak boleh. Boleh tak salat dalam gereja? Tak boleh. Boleh tak salat di dalam masjid yang dibina untuk memerangi Allah dan Rasulnya? Tak boleh. Ini dalilnya. Sekarang kita tukar pula. Tadi salat. Sembelih ibadah tak? Sembelih ibadah. Boleh tak kita sembelih korban di gereja? Tak boleh. Boleh tak kita sembelih korban di kuil? Tak boleh. Boleh tak kita sembelih korban di tempat Allah dan Rasulnya diperangi? Jawapannya tidak. Tidak boleh. Maka itulah dia qiyas yang dipakai dalam masalah. Illah dia sama. Illah dia ialah melakukan ibadah di tempat Allah Ta'ala didustakan, dikufuri. Jadi menyembelih korban ialah ibadah. Maka kedua-duanya tidak dibenarkan. Itu poin dekat sini. Jadi panjang-panjang ayat ni kat sini poin dia yang kita nak. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar taqwa, Masjid Quba, sejak daripada hari pertama adalah lebih patut kamu salat di dalamnya. Menunjukkan bahawa kita ni pergi masjid, biar masjid yang didirikan atas sunnah betul. Kalau boleh kita pergi masjid yang sunnah, salat di masjid yang sunnah. Tapi kalau tak ada, tak apalah, salat jugalah kat masjid rumah kita. Janji jangan tinggalkan jemaah itu. Di dalamnya ada orang yang ingin membersihkan hati. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Yuriduna an yatatahharu. Di dalamnya ada pemuda-pemuda yang rijal, ada orang-orang lelaki yang nak menyucikan dirinya. Yuhibbuna an yatatahharu. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah Ta'ala menyukai orang yang bersihkan diri daripada dosa-dosa. Naam. Faham tak? Dari yang pertama, jelas. Yang kedua, lebih jelaskan lagi. Menunjukkan bahawa tak boleh sembelih korban di tempat orang kafir. Thabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu menuturkan, ada seorang yang bernazar. Nazar ibadah tak? Nazar ibadah. Nazar apa? Sembelih ekor. Sembelih seekor unta. Sembelih korban, ibadah tak? Ibadah. Jadi nazar dia valid. Tapi nazar, maksudnya nazar dia valid. Nazar ni ialah nazar ibadah. Lalu dia tanya Nabi SAW, dia nak sembelih korban tu di tempat yang spesifik, di Buwanah. Dia dalil bahawa nazar, kalau kita spesifikkan, kita kena laksanakan sebagaimana yang kita telah spesifikkan. Katakanlah saya nazar nak
nak bagi sedekah makan, nak bagi orang baling makan 100 bungkus nasi lemak, maka dia kena wajib dia sempurnakan nazar 100 bungkus nasi lemak orang dekat baling. Maka tak boleh dia buat dekat KL 100 bungkus tadi. Dan sifat yang maklum, iaitu kalau dia kata 100 bekas makanan, 100 bekas makanan, tak boleh dia tukar. Lalu dia menanyakannya kepada Nabi pun juga berkata, apakah di tempat itu pernah ada salah satu dari berhala-berhala jahiliah yang disembah? Yang kita sebutkan tadi, bukan semata tidak ada berhala itu sekarang, pernah ada pun tak boleh. Pernah ada pun tak boleh. Ini menunjukkan bahawa Islam sangat-sangat tak suka kita tasyabuh, tak suka nampak kita ada persamaan langsung dengan perbuatan orang kufar. Bila ada ibadah dahulu pernah dijadikan sebab ibadah, nanti orang ingat, oh mereka ni nak hidupkan balik ajaran jahiliah dahulu. Tak nak macam tu. Para sahabat menjawab, tidak. Beliau bertanya lagi, apakah di tempat itu pernah dilaksanakan salah satu perayaan hari besar mereka? Dia jawab tidak. Nampak? Hatta ada perayaan pun Nabi tak kasih. Tadarakallah. Tempat yang pernah ada perayaan orang kafir, Nabi tak kasih sembelih korban kat situ. Apatah lagi kalau tempat itu masih lagi diraikan oleh orang kafir. Tempat dia itu tempat tau. Kalau tempat itu pun saja tak boleh kita nak sembelih, apatah lagi nak meraikan terus. Allahu Akbar. Saya tak tahulah kenapa orang Malaysia ni susah sangat nak faham bab tak boleh meraikan perayaan orang kufar. Apakah tidak ada dalil yang jelas bagaimana dalil yang kita sedang baca ini? Tidak cukup jelaskah bagi kamu, wahai orang yang menghalalkan perayaan kufar? Hadis ini tak cukup ke? Nak sembelih korban yang ibadah, yang sunnah itu pun, yang wajib itu, yang dinazar tu wajib, pun tidak boleh dilakukan di tempat yang pernah diadakan perayaan kufar. Pernah ada, kalau sedang ada pun tak boleh. Apa tadi kalau bukan beribadah saja nak seronok, lebih lagi lah tidak dibenarkan dalamnya, dilarang. Mereka menjawab tidak. Maka Rasulullah SAW bersabda, penuhilah nazarmu itu, akan tetapi tidak boleh penuhi suatu nazar yang menyalahi hukum Allah, dan nazar perkara yang di luar hak milik seseorang. Tak boleh nazar pada yang menyalahi hukum Allah. Maksudnya kalau kamu nazar nak sembelih korban di Buanah, sedangkan Buanah itu pernah ada berhala-berhala, pernah ada disembelih korban kat situ, pernah ada perayaan-perayaan kufar, maka tak boleh kamu nak laksanakan, kerana itu adalah berdosa. Dan itu adalah berdosa. Allahu Akbar. Baik. Barakallahu fiik. Jadi nanti kita akan baca kesimpulan ni kandungan bab ini pada kuliah akan datang. Mari kita baca penjelasan sikit. Bab la yuzbah lillah bimakani yuzbahu fihi li ghairillah. Bab larangan penyembelihan binatang dengan niat lillah, niat kerana Allah, di tempat yang dipergunakan untuk menyembelih binatang yang bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita baca nota kaki Qurratul Uyun yang dikarang oleh beliau sendiri juga. Allah memberi isyarat kepada apa yang dilakukan oleh orang-orang di Najd dan tempat lainnya sebelum mereka diajak kepada tauhid, dari penyembelihan mereka sebagai sembahan kepada jin, kerana untuk meminta syafaat daripada jin tersebut. Untuk menggapai keredaan jin itu, mereka mengambil tempat khusus di negeri mereka untuk melakukan penyembelihan ini. Maka Allah Ta'ala menafikan syirik itu dengan dakwah Islam. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan segala kesyirikan, bid'ah dan kerosakan ini dengan munculnya para da'i yang mengajak tauhid, mengajak bertauhid kepada Tuhan semesta alam. Ini masih dulu, cerita dulu pada zaman Syekh Abdul Wahab dah ada orang buat benda ni. Lepas tu Syekh Abdul Wahab dimasukkan ini dalam bab sembelihan, walaupun perbuatan tersebut tidaklah jatuh syirik secara jelas, secara direct. Namun kita ni mesti ada sadduz zara'i. Kita mesti tutup jalan-jalan yang membawa kepada kesyirikan. Naam. La adalah huruf nafi. Tidak. Bisa jadi adalah huruf nahi, menafikan. Yang kemungkinan itu tiada. Tiada. La nahi, tiada. Tidak.
tiada. Dan kemudian yang kedua ini lebih mendekati. Kemudian ayat Quran tadilah Masjid Dirar tadi itu panjang. Ulama tafsir mengatakan Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulnya untuk solat di Masjid Dirar. Kaum muslimin pun mengikuti beliau dalam larangan tersebut. Kemudian Allah menganjurkan beliau solat di Masjid Quba yang didirikan sejak pertama kali di atas landasan taqwa. Itu masjid pertama yang Nabi bina kan? Iaitu taat kepada Allah dan Rasulnya untuk menyatukan persatuan kalimat kaum muslimin. Dan sebagai benteng serta tempat berteduh bagi Islam dan pemeluknya. Untuk itu ada hadis sahih mengatakan salatun fi masjidi Quba'in ka umrah. Betul. Salat di Masjid Quba seperti umrah. Anak sallallahu kana yazuru Quba rakiban wa masyian. Dan Nabi SAW memang menziarahi Quba setiap minggu sebab dia berjalan kaki atau berkenderaan. Ulama salaf telah menyatakan bahawa masjid yang dimasukkan di atas Masjid Quba. Mereka itu Ibn Abbas, Urwah bin Zubair, Atiyah, Al-Sya'bi, Al-Hasan dan lain-lain. Aku berkata, iaitu Syekh berkata, aku berkata ini diperkuat dengan firman Allah Ta'ala, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Menurut pendapat lain bahawa masjid itu masjid Rasulullah SAW. Ada pendapat kedua kata masjid dalam ayat tadi bukan Masjid Quba, ialah masjid Nabi sendiri. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, tamara rajulani fil masjid alladhi ussisa 'ala at-taqwa min awwal yawmin, faqala rajul huwa masjid Quba wa qala al-akhar huwa masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah huwa masjid hadha. Ada dua orang saling berdebat tentang masjid yang dibangun oleh atas dasar taqwa sejak pertama kali. Salah seorang di antara mereka berkata ia Masjid Quba, yang lain kata ia Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda ia adalah masjidku ini. Ibnu Katsir berkata ini benar. Maksud pendapat kata itu masjid Nabi. Di mana antara ayat dan hadis ini tidak saling bertentangan. Kerana jika Masjid Quba telah dibangun berdasarkan takwa sejak pertama kali lagi, maka lebih-lebih Masjid Rasulullah SAW. Lain halnya dengan Masjid Dirar yang didirikan atas dasar maksiat. Bagaimana ayat yang kita jelaskan tadi. Kerana hal-hal inilah Allah SWT melarang menjalankan salat di dalamnya. Waktu itu orang-orang yang bangunnya datang kepada Nabi sebelum beliau berangkat ke perang Tabuk. Mereka minta supaya beliau salat dalamnya. Dan bahawa mereka membangun hanyalah untuk orang yang lemah fakir pada saat musim dingin. Maka beliau bersabda, inna ala safarin walakin idza raja'na insya-Allah. Kata kami dah perjalanan, nanti bila kami dah balik nanti kami akan singgah insya-Allah. Ketika beliau dah berjalan kembali ke Madinah, waktu yang tersisa antara beliau dan Madinah hanyalah 1 hari atau kurang dari 2 hari, wahyu telah turun dengan mengkhabar tentang masjid tersebut. Maka Nabi sekarang mengirim utusan untuk menghancurkan Masjid Dirar sebelum beliau sampai ke Madinah. Masjid itu telah dihancurkan. Wallahu a'lam. Bentuk kesesuaian ayat dengan judul. Apa kaitan ayat ini dengan judul kita berkenaan dengan tak boleh sembelih? Iaitu bahawa tempat-tempat yang disediakan untuk sembelihan kepada selain Allah harus dijauhi ketika menyembelih kerana Allah. Kerana halnya masjid ketika disediakan untuk bermaksiat kepada Allah, maka jadilah ia tempat kemurkaan Allah karenanya. Jadi macam tu juga halnya kalau masjid didirikan untuk buat maksiat. Macam tadi, masjid LGBT. Maka kita jangan solat ke tempat macam tu. Oleh kerana itu pelaksanaan solat kerana Allah tidak diperbolehkan di dalamnya, ini ialah qiyas yang benar dan diperkuat oleh hadis Thabit bin Dhahak yang akan datang. Fi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Dalamnya ada orang-orang yang bersekali. Imam Ahmad Ibn Azman menyatakan hadis Uwaim bin Sa'idah Al-Ansari. Yaitu anna Nabi SAW atahum في مسجد قباء فقال إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالظهور في قصة مسجدكم فما هذا الظهور الذي تطهرون فقالوا والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائد فغسلنا كما غسلوا wasallam. Jadi ayat kata sungguhnya dalam di masjid itu ada orang yang suka menyucikan diri. Jadi ada hadis yang ceritakan siapakah dia sahabat yang suka menyucikan diri ini. Ini riwayatnya. Dia kata Rasulullah mendatangi mereka di Masjid Quba. Lalu beliau SAW bersabda, sungguhnya Allah telah memuji kamu dengan baik lantaran kesucian tersebut dalam kisah masjidmu. Apakah sarana bersuci yang kamu lakukan? Apa yang kamu buat ni? Apa yang kamu lakukan ketika bersuci? Mereka menjawab, wahai Rasulullah, kami tidak mengetahui satu pun kecuali bahawa kami mempunyai tetangga dari orang Yahudi. Mereka membasuh dubur mereka setelah membuang air besar. Lalu kami membasuh sebagaimana mereka basuh. Ada pengajaran tak dalam hadis ni Rasulullah? Pengajaran yang besar yang kita boleh ambil ialah apabila sesuatu amalan Yahudi ke Nasrani ke
Tetapi amalan tersebut dilakukan oleh orang Yahudi, tetapi amalan tersebut kena dengan prinsip-prinsip Islam, kena dengan sunnah Nabi SAW, maka bila kita lakukan perbuatan tersebut, benda tersebut tidak dianggap sebagai tasyabbuh dengan orang kafir. Benda tersebut tidak dianggap sebagai meniru-niru perbuatan orang kafir. Jadi janganlah pula kalau kita ni pembersih, macam orang Jepun, macam orang kafir pembersih kau ni. Salah. Pembersih tu orang Islam. Rajin betul, kau ni menempati masa betul macam orang Jepun. Ini macam orang Jepun ni, orang kafir ni. Tak. Ini orang Islam. Menempati masa tu orang Islam. Jadi benda baik orang kafir buat, yang kena dengan sunnah Nabi SAW dan kita ikut, itu tak termasuk daripada tasyabbuh bil kufar. Sama macam simpan janggut. Dia kata, yang simpan janggut ni orang Yahudi simpan janggut. Macam satu ustaz Indonesia namanya Ar-Razi. Saya sebut nama dia kerana dia ni khabith, buruk dia ni. Mulutnya menipu dan mencela ahli sunnah. Kadzabun asyir, pendusta, penipu besar, dan juga hatinya penuh kedengkian dan pemutar belit fakta. Nama dia Ar-Razi. Jangan dengar ceramah dia. Nama dia Ar-Razi. Dia kata, tengok janggut Salafi itu macam janggut Yahudi. Lebat dia. Subhanallah. Kita kata kalau Yahudi simpan janggut, apa masalahnya? Dan Nabi SAW juga simpan janggut. Baca kisah Umar Al-Khattab, janggutnya lebat. Baca kitab Syama'il, janggut Nabi SAW lebat. Mereka mengetahui bahawa Nabi baca Al-Fatihah bila bergeraknya janggut Nabi SAW. Datang si khabith ini, dia kata, mereka yang simpan janggut ni macam Yahudi. Subhanallah. Tuduh pula mereka ni macam Yahudi. Mereka suruh perempuan mereka tak boleh keluar, duduk rumah aja, tak boleh pergi masjid. Siapa kata perempuan ahli sunnah tak boleh pergi masjid? Kita dah huraikan dalam kitab Umdatul Ahkam. Siapa yang hadiri kuliah-kuliah kita ahli sunnah, tak pernah kita kata perempuan tak boleh pergi masjid. Kita kata afdal dekat rumah. Tapi kalau ada kajian, ada kuliah, ada boleh lebih khusyuk kat masjid, boleh. Hadis-hadis Sahih Bukhari yang bincang sebelum ni, itu kami keluar bersama Rasulullah SAW untuk solat subuh pada waktu pagi. Dan bila kami habis solat, kami kembali, tidak ada siapa mengenal kami minal ghalas, kerana gelapnya ketika itu. Si Ar-Razi ni lebih teruk daripada Idris Ramli. Semoga Allah Ta'ala bagi hidayah kepada ahli sunnah, mempertahankan ahli sunnah, memberi kekuatan kepada ahli sunnah untuk terus tegar daripada fitnahnya si hamba Allah Ta'ala ni. Wallahu ta'ala alam bissawab. Saya berhenti kat sini, Zuhur dah nak masuk. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.